Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bertemu kembali dalam Berita Semasa. Keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 seksyen dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan Jumaat lepas hanya disebabkan ia melangkaui bidang kuasa yang diberikan kepada Badan Perundangan Negeri. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JPM bagaimanapun menjelaskan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam masih terletak di bawah hukum syarak. Kesalahan yang sama masih boleh diambil tindakan penguatkuasaan di bawah undang-undang yang berkaitan seperti liwat di bawah Kanun Kesesaan dan perbahasan halal di bawah Akta Perihal Dagangan. Keputusan itu juga disifatkan sebagai pengukuhan terhadap perundangan Islam di Malaysia. Mahkamah Persekutuan dalam penghakimannya menyatakan bahawa hukuman takzir yang terdapat dalam Mahkamah Syariah adalah selari dengan Kanun Kesesaan di Mahkamah Sivil. Justru keputusan berkenaan memberi maksud bahawa Badan Perundangan Negeri berperanan untuk memastikan setiap enakmen yang digubal tidak melampaui kuasanya sebelum sesuatu peruntukan digubal. Kuasa pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mahkamah. Sri Paduka Baginda berhak memutuskan pemberian pengampunan penuh atau pengurangan jumlah hukuman dan denda ke atas mana-mana individu yang dipenjarakan. Pakar Perundangan dan Perlembagaan Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata ini termaktub di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan iaitu selepas baginda mendapat nasihat daripada lembaga pengampunan. Mana-mana banduan mahupun waris berhak memfailkan petisyen memohon kuasa pengampunan diraja setelah 3 tahun menjalani hukuman. Justru hak serta kuasa raja berperlembagaan yang tercatat dalam Perlembagaan Negara tidak wajar dipetikai, malah perlu dipatuhi dan dihormati semua pihak. Cadangan menjadikan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO masih di peringkat kajian. Menteri KPKT Ngah Koming berkata kajian kebolehlassanaan perlu dibuat terlebih dahulu. Ini bagi menilai potensi permohonan tersebut sebelum diangkat ke peringkat kabinet. Untuk itu, beliau sekali lagi mengingatkan semua pihak agar tidak mempolitikkan isu tersebut kerana ia masih di peringkat cadangan dan belum dimuktamadkan. Selain Kampung Baru Cina, Ngah Koming turut menyatakan sokongan agar pengiktirafan sama diberikan kepada Kampung Tradisi Melayu. Dalam pada itu, beliau meluluskan RM300,000 untuk menaik taraf lorong budaya di Pusat Komuniti Warisan Kampung Koh Setiawan. Saudara, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk di Sarawak dijangka berlaku sehingga Selasa. Amaran dikeluarkan melibatkan 3 daerah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan terlibat ialah Kuching, Serian dan Samarahan. Jabatan itu turut mengeluarkan amaran tahap waspada bagi tempoh sama di Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan daerah Kapit iaitu Song dan Bukit Mabung. Bagi Semenanjung pula, Met Malaysia menjangkakan cuaca kering dan panas di negeri-negeri utara dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA sasar kunjungan 250,000 pelancong ke Langkawi setiap bulan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Haslina Abdul Hamid optimis dengan sasaran tersebut susulan kehadiran menggalakkan mencecah lebih 50,000 pelancong direkodkan setakat ini. Daripada jumlah itu, lebih 30,000 menggunakan perkhidmatan udara dan selebihnya menggunakan pintu masuk laut. Jumlah kemasukan pelancong dijangka akan terus meningkat seiring dengan pertambahan penerbangan sewa khas dan juga penerbangan terus antarabangsa ke pulau itu. Beliau ditemui selepas meninjau fenomena unik laut terbelah di Tanjung Ru. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.